Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami akan menjelaskan mengenai Perjanjian Oslo, keberkesanannya dalam menangani konflik Israel-Palestin. Saya, Nurul Imam binti Muhammad Faizul, terlebih dahulu akan membentangkan mengenai pengenalan Perjanjian Oslo 1993. Konflik antara Palestin dan Israel merupakan salah satu isu yang bukan asing bagi masyarakat dunia. Dan Perjanjian Oslo ini merupakan salah satu langkah untuk mencapai perdamaian antara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian ini, Palestin dan Israel dibawa ke meja perundingan. Dan kerjaan kami memahamkan lagi Perjanjian Oslo 1993 yang kami buat dua perkara, iaitu pertamanya penelitian isi-isi utama kandungan perjanjian, dan keduanya analisis keberkesanan perjanjian. Perjanjian Oslo merupakan salah satu usaha ataupun proses yang dikenali sebagai perjanjian damai bagi mendamaikan hubungan dan mengakhiri konflik Arab-Israel yang berkaitan dengan Palestin. Amerika Syarikat telah dilantik sebagai orang tengah mewakili Israel, dan Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO mewakili Palestin, dan mendapat sokongan daripada EU, Rusia dan PBB selain Liga Arab yang sama-sama terlibat dalam proses damai Arab-Israel. Perjanjian Oslo akhirnya termeterai pada 13 September 1993. Di dalam perjanjian ini, Israel telah mengakui Yasir Arafat sebagai wakil rasmi PLO, manakala Palestin pula telah bersetuju untuk mengiktiraf kewujudan negara Israel. Perjanjian damai ini mengandungi rangka kerja yang menjadi persediaan dan langkah pemerintahan sendiri oleh Palestin. Perbincangan dalam perjanjian ini adalah kedudukan Baitul Maqdis, pengunduran tentera Israel, kekuasaan, keselamatan, matlamat resolusi dan jangka masa bagi perjanjian ini. Hasil daripada rundingan tersebut, maka lahirlah sebuah perjanjian yang lengkap mengandungi 6 helai muka surat, 15 pasal dan 4 lampiran tambahan tuntutan yang menyebut tentang kedudukan Yerusalem, pilihan raya Palestin, ekonomi dan kawasan pembangunan ekonomi. Status akhir bagi isu utama dalam konflik Israel-Palestin mengenai Baitul Maqdis, air, sempadan, penempatan, pelarian dan masa depan entiti Palestin ditangguhkan untuk rundingan akhir. Seterusnya, apakah isi utama dalam Perjanjian Oslo 1933 ini? Pertamanya, rakyat Palestin dikenakan pemerintahan autoriti di semenanjung Gaza dan tebing barat pada 5 tahun akan datang berdasarkan kepada resolusi Majlis Keselamatan PBB 242 dan 338 kerana rundingan yang dilakukan oleh Palestine Liberation Organization yang mewakili Palestin bersama-sama pihak Israel telah sebulat suara untuk mencapai keamanan. Keduanya, persetujuan akan pengunduran rejim Zionis dari semenanjung Gaza dan Jericho. Kedua-dua pihak bersama-sama menentukan kaedah yang paling tepat bagi Israel untuk melaksanakan janjinya untuk menarik diri dari semenanjung Gaza dan Jericho. Otoriti pula akan beralih kepada orang-orang Palestin dalam bidang-bidang yang tertentu. Ketiga, setelah 9 bulan pemerintahan otonomi berlangsung, pilihan raya di wilayah otonomi harus diadakan untuk memilih pemerintah Palestin yang berkuasa. Pasukan pertahanan Israel harus menarik diri dari penempatan Palestin menjelang pilihan raya yang akan diadakan. Pilihan raya ini adalah usaha untuk membolehkan rakyat Palestin di tebing barat dan semenanjung Gaza dapat memerintah sendiri. Namun begitu, Palestin hanya boleh memerintah tebing barat dan semenanjung Gaza sahaja dan tidak boleh untuk ikut campur tangan dalam hal ehwal berkaitan dengan hubungan luar, serta tidak berhak ke atas Jerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Selain daripada itu, rejim Zionis berhak menggunakan kuasa veto atas setiap keputusan yang dibuat oleh Majlis Perundangan Palestin. Apa yang dimaksudkan adalah mereka diberi kuasa untuk membatalkan apa sahaja keputusan ataupun perkara yang dilakukan oleh Majlis Legislatif Palestin. Jika sebarang hal itu tidak sesuai untuk dilaksanakan, jadi mereka berhak untuk masuk campur. Seterusnya, sebarang perkara yang sukar diselesaikan melalui perjanjian damai ini dapat diselesaikan melalui bentuk rundingan bersama yang lain. Misalnya, pemerintahan Palestin selama 5 tahun berjalan dengan lancar, barulah mereka akan melaksanakan bentuk rundingan bersama yang lain bagi menyelesaikan isu-isu yang lain. Selanjutnya, penyerahan kuasa secara berperingkat-peringkat di mana pihak Israel akan memindahkan kuasa dan tanggungjawab kepada polis Palestin secara bertahap ke atas kedua-dua wilayah tersebut.
Akhir sekali, Palestine Liberation Organization ataupun Palestinian National Authority tidak lagi dianggap penganas. Hal ini kerana sebelum wujudnya perjanjian damai, PLO berhasrat untuk menghancurkan negara Israel melalui tindakan senjata. Namun begitu, PLO ataupun PA telah mengambil pendekatan untuk membina perdamaian bersama pihak Israel dengan bersetuju untuk tidak melanjutkan perjuangan yang membabitkan penggunaan senjata, melancarkan sebarang bentuk serangan, begitu juga dengan aktiviti keganasan ke atas negara Israel. Pendekatan yang dilakukan oleh PLO menyebabkan Israel berubah fikiran untuk tidak lagi menggelar PLO atau PA sebagai penganas. Daripada analisis kami mendapati bahawa perjanjian Oslo 1993 ini tidak berkesan dalam menangani konflik yang berlaku antara Israel dan Palestin, dan juga ia gagal dalam mencapai beberapa isi penting yang telah dipersetujui bersama dalam perjanjian Oslo 1993. Mengapa perjanjian Oslo 1993 ini dikatakan tidak berkesan dalam mencapai isi kandungan yang telah dipersetujui bersama dalam perjanjian tersebut adalah kerana kita lihat kepada isi yang pertama, perjanjian Oslo ini gagal dalam mencapai negara Palestin yang merdeka. Seperti mana yang kita tahu, perjanjian Oslo 1993 ini ada menjanjikan bahawa mereka akan memberikan negara yang merdeka kepada pihak Palestin, dan oleh itu mereka mengarahkan pihak tentera Israel untuk berundur daripada semua wilayah Palestin, iaitu semenanjung Gaza dan tepi barat. Namun begitu, pihak Israel telah melanggar perjanjian ini dan mereka sebaliknya telah membina penempatan haram di tepi barat, menyebabkan negara Palestin mereka tidak dapat dicapai sehingga kini. Isi yang kedua adalah kegagalan perjanjian Oslo dalam memastikan pengunduran sepenuhnya tentera Israel pada wilayah Palestin. Perkara ini berlaku kerana salah satu perjanjian yang dinamakan perjanjian Kairo yang telah terbentuk sebagai kesinambungan daripada perjanjian Oslo 1993. Perjanjian ini juga telah menghadkan pengunduran tentera Israel di kawasan Jericho dan 60% kawasan semenanjung Gaza. Perjanjian ini juga telah memberikan tanggungjawab sepenuhnya kepada Israel ke atas laluan keluar masuk dari kawasan sebenar yang telah dikosongkan. Selain itu, perjanjian ini juga telah menyatakan bahawa pengawalan sebarang kegiatan jenayah di tepi barat adalah dikawal oleh tentera Israel, dan PNA, iaitu Palestinian National Authority, tidak ada kuasa untuk mengambil langkah-langkah penguatkuasaan ke atas Israel, yang mana menunjukkan perjanjian Oslo 1993 tidak memberi apa-apa kesan ke atas Israel, dan oleh kerana itu dapat dikatakan bahawa perjanjian Oslo ini gagal dalam mencapai isi-isi yang telah dipersetujui dalam perjanjian tersebut. Keberkesanan Perjanjian Oslo 1993, kegagalan mengharmonikan hubungan Israel dan Palestin. Berlakunya peristiwa Intifada kedua yang tercetus pada 28 September tahun 2000 berlaku apabila Ariel Sharon yang merupakan Perdana Menteri Israel membuat lawatan ke Temple Mount atau dikenali sebagai Haram al-Sharif yang bertempat di Masjid Al-Aqsa, Juni 2005. Konflik antara Palestin dan Israel tidak hanya terhenti di situ, malah ianya berterusan hingga ke hari ini. Yang keempat, gagal menangani konflik Israel-Palestin. Mengapa? Tidak menyentuh beberapa perkara yang sepatutnya menjadi fokus utama seperti hak pengembalian pelayaran Palestin. 1948, sempadan entiti penduduk Palestin, penempatan Yahudi di tebing barat dan status Jerusalem. Namun begitu, kegagalan membincangkan perkara-perkara yang disebutkan di atas telah menyebabkan Perjanjian Oslo 1993 tidak berkesan dan gagal menangani konflik antara Palestin dan Israel. Perjanjian Oslo 1993 juga tidak berkesan kerana kehadiran pihak ketiga, iaitu Amerika Syarikat, dalam penyelesaian konflik antara Palestin dan Israel. Mengapa? Campur tangan pihak ketiga, iaitu Amerika Syarikat, telah membuatkan penyelesaian konflik tersebut menjadi lebih rumit dan sukar menemui jalan penyelesaian yang berjaya. Bagaimana? Israel merupakan rakan sekutu kepada Amerika Syarikat, menyebabkan tidak ada keseimbangan kuasa dalam perjanjian ini kerana Amerika Syarikat sudah tentu menyebelahi Israel dalam apa jua tindakan yang diambil. Perkara yang diusulkan dalam perjanjian ini juga dilihat berat sebelah yang jelas menunjukkan Israel dan Amerika Syarikat mempunyai agenda tersendiri dalam mewujudkan perdamaian Palestin dan Israel. Okey, kesimpulannya, perjanjian Oslo ini tidak memberikan kesan yang mendalam dalam menangani konflik. Perjanjian ini dilihat tidak mempunyai penegasan dan dipandang remeh, terutamanya oleh pihak Israel. Dan perjanjian ini menyebabkan berlakunya konflik sehingga masa kini. Oleh itu, sekian daripada kami. Terima kasih.